Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan kumpulan 6 yang terdiri daripada 3 orang ahli kumpulan iaitu saya, Alifah Iliana, Nur Izzatul Aisyah dan Wan Ayuni Syafiqah. Kami akan membentangkan cara untuk menyelesaikan masalah bukan rutin dengan menggunakan pelbagai strategi penyelesaian matematik sebagai salah satu tugasan pentaksiran berterusan bagi subjek literasi matematik iaitu dengan kod subjek PLIN 1102. Jadi, apakah itu masalah bukan rutin? Masalah bukan rutin adalah masalah yang memerlukan proses-proses yang lebih tinggi berbanding dengan masalah rutin. Jadi, jika di silibus sekolah-sekolah, masalah bukan rutin ini sentiasa dikaitkan dengan soalan KBAT iaitu soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Masalah-masalah bukan rutin biasanya diselesaikan dengan pelbagai cara yang memerlukan proses pemikiran yang berbeza-beza. Seterusnya, kenapa penerapan masalah bukan rutin dalam program matematik sekolah rendah adalah penting? Hal ini kerana masalah bukan rutin dalam program matematik sekolah rendah dapat mengembangkan penggunaan strategi-strategi penyelesaian masalah matematik dalam kalangan murid. Ia juga memberikan peluang kepada pelajar untuk memikirkan pelbagai kaedah untuk menyelesaikan masalah, berkongsi teknik penyelesaian masalah dengan pelajar lain dan meningkatkan keyakinan diri mereka dalam penyelesaian masalah matematik. Ia juga dapat mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis berbanding menghafal arahan, fakta dan peraturan tanpa memahaminya. Seterusnya, kita akan pergi kepada pengenalan kepada model penyelesaian masalah. Model penyelesaian masalah untuk soalan matematik terbahagi kepada dua, iaitu model Polya dan model Lester. Sebelum Ayuni menceritakan apa itu model Polya dan model Lester, di sini saya sertakan beberapa strategi penyelesaian masalah. Yang pertama ialah teka dan uji. Yang kedua adalah mengenal pasti pola. Yang ketiga adalah menggunakan gambar rajah. Yang keempat adalah membina jadual. Yang kelima bekerja dari belakang. Dan yang terakhir sekali adalah memudahkan masalah. Untuk strategi yang pertama ialah dengan menggunakan model Polya. Model Polya terbahagi kepada 4 kaedah. Yang pertama, memahami masalah. Kita perlu mencari maklumat yang diberi di dalam soalan serta apakah kehendak soalan. Yang kedua, merancang strategi. Kita boleh memilih beberapa strategi yang sesuai digunakan berdasarkan soalan yang diberikan. Yang ketiga, melaksanakan strategi. Pilih satu strategi yang paling sesuai untuk mendapatkan jawapan. Dan yang terakhir ialah menyemak semula jawapan. Kita perlu meneliti semula langkah-langkah yang telah digunakan untuk memastikan kita mendapat jawapan yang tepat. Untuk model yang kedua pula ialah model Lester. Model Lester pula terbahagi kepada 6 kaedah. Pertama, kesedaran masalah. Kedua, kefahaman masalah iaitu memahami kehendak soalan. Ketiga, analisis objektif. Keempat, perancangan strategi. Kelima, melaksanakan strategi. Dan yang terakhir ialah prosedur dan penilaian penyelesaian. Contoh soalan masalah bukan rutin yang pertama dan cara penyelesaiannya. Contoh soalan masalah bukan rutin yang pertama ialah di sebuah stesen kereta api, terdapat sebilangan penumpang yang memasuki tren di stesen A. Seterusnya, sebanyak 15 orang penumpang turun dari tren dan 20 orang menaiki tren tersebut semasa berhenti di stesen B. Manakala di stesen C, 9 orang penumpang menaiki tren dan tiada penumpang yang turun, menjadikan jumlah penumpang yang sedang berada di dalam tren adalah 45 orang. Berapakah bilangan penumpang yang memasuki tren semasa di stesen A? Saya akan menyelesaikan soalan ini menggunakan model Polya, iaitu yang pertama adalah memahami masalah, yang kedua adalah merancang strategi, yang ketiga adalah melaksanakan strategi dan yang keempat adalah menyemak penyelesaian. Jadi, berdasarkan soalan yang dibaca sebentar tadi, maklumat yang kita dapat adalah di stesen A terdapat sebilangan penumpang iaitu bilangan penumpang itu adalah tidak diketahui. Di stesen B pula, terdapat 15 orang turun daripada kereta api dan 20 orang yang naik daripada tren tersebut. Di stesen C pula, ada 9 orang yang naik dan tiada seorang yang turun, menjadikan
kesemua jumlah penumpang yang berada dalam tren semasa di stesen C adalah 45 orang. Jadi, kehendak soalannya adalah berapakah jumlah penumpang yang menaiki tren semasa di stesen A? Jadi, beralih kepada langkah kedua iaitu merancang strategi. Berdasarkan soalan itu, strategi yang saya boleh buat keluar adalah ada 3 iaitu bekerja dari belakang. Yang kedua adalah menggunakan gambar rajah dan terakhir sekali adalah membina jadual. Jadi seterusnya adalah langkah ketiga iaitu melaksanakan strategi. Ini adalah strategi pertama iaitu bekerja dari belakang. Jadi kita akan mulakan pengiraan kita daripada maklumat-maklumat yang kita dapat daripada stesen C iaitu kesemua jumlah penumpang di dalam tren semasa ia berhenti di stesen C adalah 45 orang. Hasil daripada 9 orang yang naik dan kosong iaitu tak ada orang yang turun. Jadi 45 nombor apa apabila ditambah akan jadi 45. Jadi 45 tolak 9 adalah 36. Jadi di stesen B terdapat 36 orang yang menaiki tren di stesen B. Jadi kita mula naik ke atas, kita pergi kepada stesen B iaitu kita sudah tahu terdapat 36 orang penumpang yang berada di dalam tren sewaktu berhenti di stesen B. Jadi maklumat seterusnya adalah di stesen B terdapat 20 orang yang naik dan 15 orang yang turun tren sewaktu berhenti di stesen B. Jadi kita perlu cari satu nombor apa yang apabila ditambah 20 dan ditolak 15 akan dapat 36. Jadi kita akan songsangkan operasi tambah dan tolak itu. Sebagai contoh, 36 nombor apa apabila ditambah dengan 20 dan ditolak dengan 15 akan dapat 36. Jadi kita akan buat 36 tolak 20 dan tambah 15 dan ia akan jadi 31. Jadi dengan itu kita tahu bahawa jumlah penumpang di stesen A adalah 31. Selain daripada strategi yang pertama tadi iaitu bekerja dari belakang, kita juga boleh menggunakan strategi yang kedua iaitu menggunakan gambar rajah. Jadi di sini terdapat 3 buah tren iaitu yang berhenti di stesen A, stesen B dan stesen C. Jadi kita akan keluarkan maklumat-maklumat yang diberikan di dalam soalan iaitu di stesen C terdapat 9 orang yang menaiki tren dan hasilnya jumlah penumpang ketika itu adalah 45 orang. Jadi di stesen B pula terdapat 20 orang yang naik tren dan 15 orang yang turun daripada tren, membuatkan jumlah penumpang yang berada di dalam tren ketika itu adalah 36 orang. Jadi hasil daripada semua pengiraan di stesen B dan stesen C, kita akan jumpa jawapan jumlah penumpang di stesen A iaitu 31 orang. Jadi strategi yang ketiga adalah membina jadual. Selain daripada 2 strategi yang sebelum ini, kita juga boleh memindahkan semua maklumat dan melihat lebih jelas maklumat-maklumat yang diberikan di dalam jadual. Jadi kita boleh buat satu jadual yang mengasingkan bilangan penumpang yang masuk tren, bilangan penumpang yang keluar daripada tren dan kita asingkan mengikut stesen ketiga-tiga stesen tersebutlah, iaitu stesen A, stesen B dan stesen C. Jadi kotak-kotak yang berwarna biru ialah maklumat yang sudah kita dapat daripada soalan, di mana kotak yang berwarna merah adalah maklumat yang kita cari sendiri. Selesai saja melaksanakan strategi, kita beralih kepada langkah yang terakhir di dalam model Polya iaitu menyemak penyelesaian. Jadi, jika jawapannya adalah 31 penumpang yang menaiki tren sewaktu di stesen A, jadi di stesen B kita akan melakukan operasi seperti ini. 31 tambah 20 tolak 15 sama dengan 36. Jadi, untuk kira
Jumlah penumpang di stesen C kita perlukan 36 tambah 9 iaitu 9 orang yang naik, tolak kosong memandangkan tiada orang yang turun di stesen C, kita akan dapat 45 orang penumpang. Jadi bilangan penumpang yang memasuki train di stesen A 30 sama dengan 31 orang adalah benar. Hal ini kerana ia bertepatan dengan maklumat di stesen C iaitu jumlah penumpang akhir sekali kita akan dapat 45 orang penumpang. Seterusnya, kita beralih pula kepada contoh soalan masalah bukan rutin yang kedua dan cara penyelesaiannya. Untuk soalan kedua, seorang murid membaca beberapa buah buku dalam masa 9 hari. Pada hari pertama, dia telah membaca sebanyak 20 muka surat. Setiap hari selepas itu, dia membaca 2 kali ganda muka surat dari hari sebelumnya. Berapakah jumlah muka surat yang akan dibacanya pada hari ke-9? Untuk soalan kedua, saya akan membuat penyelesaian menggunakan kaedah model Polya. Untuk kaedah model Polya yang pertama ialah memahami soalan. Kita perlu meneliti maklumat yang diberi dalam soalan tersebut. Maklumat pertama ialah hari pertama, murid tersebut telah membaca 20 muka surat. Manakala untuk hari seterusnya, bilangan muka surat yang dibaca telah bertambah 2 kali ganda dari hari sebelumnya. Seterusnya, kehendak soalan iaitu jumlah muka surat yang dibaca pada hari ke-9. Untuk kaedah yang kedua ialah merancang strategi. Saya telah memilih 3 strategi yang sesuai untuk menyelesaikan soalan tersebut. Strategi yang pertama ialah membuat jadual. Strategi yang kedua pula ialah membuat pola nombor dan strategi yang terakhir ialah memudahkan masalah. Untuk kaedah yang ketiga ialah melaksanakan strategi. Saya akan menerangkan strategi yang pertama iaitu memudahkan masalah. Berdasarkan maklumat daripada soalan, kita mengetahui bahawa murid tersebut telah membaca 20 muka surat pada hari pertama dan bertambah 2 kali ganda dari hari sebelumnya setiap hari sehingga hari ke-9. Jadi, kita boleh membuat pengiraan mudah dengan cara mendarab bilangan muka surat hari sebelumnya dengan 2. Contohnya, 20 muka surat untuk hari pertama didarab dengan 2 akan mendapat jawapan untuk hari kedua iaitu 40 muka surat. Seterusnya, 40 muka surat untuk hari kedua didarab dengan 2 untuk mendapat jawapan jumlah muka surat untuk hari ketiga iaitu 80. Atau, kita boleh menggunakan kaedah yang lebih mudah iaitu menggunakan formula 20 darab 2 kuasa N tolak 1. N ialah merujuk kepada hari keberapa dalam urutan tersebut. Jadi, untuk mencari jumlah muka surat pada hari ke-9, 20 darab 2 kuasa 8 bersamaan dengan 5,120 muka surat. Untuk strategi yang kedua pula ialah membuat pola. Dalam slide di atas, saya telah sertakan pola untuk soalan tersebut iaitu darab 2 daripada nombor sebelumnya. Contohnya, 20 darab 2 bersamaan dengan 40. 40 darab 2 bersamaan dengan 80 dan seterusnya sehingga mendapat jawapan untuk hari ke-9. Untuk strategi yang terakhir ialah membuat jadual dengan 3 kolom. Kolom yang pertama untuk bilangan hari, kolom yang kedua untuk gandaan 2 dari hari sebelumnya dan kolom terakhir untuk jumlah muka surat setiap hari sehingga hari ke-9. Dengan strategi ini, kita akan membuat pengiraan dengan teliti dan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah selesai membuat semua kaedah dan strategi, kita perlu menyemak semula pengiraan dengan lebih teliti untuk memastikan kita mendapat jawapan yang tepat. Jadi, kita boleh membuat pengiraan setiap hari mengikut turutan sehingga hari ke-9. Jadi, jawapan yang tepat untuk soalan ini ialah sebanyak 5,120 bilangan muka surat yang telah dibaca oleh murid tersebut sehingga hari ke-9. Okay, seterusnya merupakan contoh soalan masalah bukan rutin yang ketiga dan cara penyelesaiannya. Seterusnya, kita beralih kepada soalan yang terakhir yang berbunyi, Aina membeli sepapan telur dengan harga RM14.50 dan 3 paket tepung dengan harga RM3.70 sepaket. Dia memberikan RM50 kepada jurujual.
baki yang diperoleh ialah RM24.40. Berapakah bilangan duit kertas dan shilling yang diterima oleh Aina sekiranya jurujual itu memberikannya beberapa duit kertas RM1, RM5 dan RM10 serta beberapa shilling 5 sen dan 20 sen. Terangkan jawapan anda. Seterusnya, model yang saya gunakan untuk menyelesaikan masalah yang saya nyatakan sebentar tadi ialah model Polya, di mana model ini mempunyai 4 peringkat untuk menyelesaikan sesuatu masalah, di mana peringkat pertama ialah memahami masalah, peringkat yang kedua ialah merancang strategi, peringkat yang ketiga adalah melaksanakan strategi dan peringkat yang keempat adalah menyemak penyelesaian. Okey, pertama sekali kita teruskan dengan kepada peringkat pertama dalam model Polya, iaitu memahami masalah. Berdasarkan soalan yang telah saya bacakan sebentar tadi, kita dapat lihat maklumat yang telah dinyatakan dalam soalan tersebut, di mana soalan yang dibacakan sebentar ini menyatakan bahawa Aina membeli sepapan telur dengan harga RM14.50 dan 3 paket tepung dengan harga RM3.70 sepaket, dan dia juga memberikan RM50 kepada jurujual tersebut serta baki yang diperoleh kembali oleh Aina ialah RM24.40. Jadi kita lihat pula kepada kehendak soalan, di mana soalan tersebut menyatakan bahawa berapakah bilangan duit kertas dan shilling RM1, RM5, RM10, 5 sen dan 20 sen yang telah diperoleh oleh Aina. Jadi setelah kita memahami masalah yang dinyatakan dalam soalan, kita dapat beralih kepada peringkat kedua dalam model Polya. Okey, seterusnya kita beralih kepada peringkat yang kedua, iaitu merancang strategi. Setelah kita memahami dan mengenal pasti setiap maklumat yang telah diberikan dalam soalan, serta apabila kita telah memahami kehendak yang apa yang soalan itu mahukan, kita boleh merancang beberapa strategi yang boleh kita gunakan untuk menyelesaikan masalah kita. So, kat sini saya sertakan 3 strategi yang telah saya pilih bagi menyelesaikan soalan tersebut. Strategi yang pertama ialah teka dan uji, strategi yang kedua ialah membina jadual dan strategi yang ketiga adalah memudahkan masalah. Setelah kita mengetahui strategi yang mahu kita gunakan, kemudian kita boleh melaksanakan strategi tersebut. Okey, alright. Seterusnya saya beralih kepada peringkat yang ketiga dalam model Polya, iaitu melaksanakan strategi. Okey. Strategi pertama yang saya gunakan ialah strategi teka dan uji, di mana saya membuat beberapa tekaan dan menguji tekaan tersebut sama ada jawapan yang diperoleh adalah sama dengan baki ataupun tidak. So, di sini saya buat spekulasi yang Aina ni mempunyai 2 keping duit RM10, 1 keping duit RM5, 5 keping duit RM1, 4 keping shilling 20 sen dan 4 keping shilling 5 sen. Jadi, bila saya mengira jumlah duit kertas seperti yang anda dapat lihat, hasil tambah daripada kesemua duit kertas tersebut adalah sebanyak RM30 dan hasil tambah daripada jumlah duit shilling tersebut adalah sebanyak RM1. Jadi apabila saya tambah duit kertas dan jumlah duit shilling, maka saya akan mendapat jumlah keseluruhan baki sebanyak RM31. Jadi baki berdasarkan soalan yang saya bacakan tu sebentar tadi, terdapat maklumat yang menyatakan yang baki sebenar yang Aina peroleh adalah sebanyak RM24.40. Jadi daripada pengiraan tersebut, saya dapati yang jumlah keseluruhan yang saya
telah kira adalah iaitu sebanyak RM31 adalah lebih besar daripada baki yang diperoleh oleh Aina, iaitu sebanyak RM24.40. Oleh itu, tekaan yang saya buat ni adalah tidak tepat. Okey. Seterusnya, bagi mendapatkan jawapan yang lebih tepat, saya membuat tekaan yang kedua di mana saya membuat spekulasi yang sekiranya Aina menerima 1 keping duit RM10, 2 keping duit RM5, 4 keping duit RM1, 1 keping duit 20 sen dan 4 keping duit shilling 5 sen. Dan saya menambah keseluruhan jumlah duit kertas tersebut, dan apabila saya menambah semua jumlah duit kertas, saya memperoleh wang iaitu sebanyak RM24, dan bila saya tambah jumlah duit shilling pun juga saya pun mendapat 40 sen. Jadi apabila saya tambah dua-dua ni, jumlah duit kertas dan jumlah shilling, jumlah keseluruhan yang saya peroleh adalah sebanyak RM24.40. Jadi baki yang telah dinyatakan dalam soalan sebentar tadi, yang baki yang telah Aina peroleh tu adalah sebanyak RM24.40. Jadi daripada pengiraan yang telah saya buat ni, saya dapat lihat yang jumlah keseluruhan yang saya dapat iaitu RM24.40 adalah sama dengan baki yang telah diperoleh Aina. Oleh itu, tekaan yang telah saya buat ni adalah tepat dan dapat disimpulkan bahawa Aina telah memperoleh 7 keping duit kertas dan 5 keping duit shilling. Strategi beralih kepada strategi yang kedua, iaitu saya memilih strategi membuat jadual bagi soalan yang saya bacakan sebentar tadi. Mana saya membuat satu jadual yang menyatakan bilangan telur, harga telur dan jumlah yang dibeli. Jadi saya sini boleh lihat yang Aina membeli 1 papan telur dan 3 paket tepung. Jadi bila ditambah keseluruhan harga bilangan barang yang dibeli ni, hasil belanjaan Aina adalah sebanyak RM25.60. Okay. Saya juga membuat jadual yang lain di mana saya menyatakan beberapa pilihan yang boleh saya kira untuk menyatakan berapa banyak duit kertas dan duit shilling yang Aina peroleh. Jadi pilihan pertama saya nyatakan yang Aina memperoleh sebanyak 4 keping duit RM1, 5 keping RM2, 2 keping duit RM5, 1 keping duit RM10 dan duit shilling 5 sen adalah sebanyak 4 keping dan 20 sen sebanyak 1 keping. Itu adalah pilihan A. Pilihan B pula saya buat yang Aina memperoleh RM5, 5 keping RM1, 1 keping RM5, 1 keping RM10. Dan tapi tiada bagi dia tidak memperoleh sebarang 5 sen. Tapi dia dapat 2 keping 20 sen. Dan pilihan yang C pula saya buat 10 keping bagi RM1 dan dia tidak memperoleh sebarang duit RM5 dan 1 keping bagi RM10. Bagi bilangan 5 sen pula dia peroleh sebanyak 8 keping dan 20 sen pula dia tidak memperoleh sebarang duit 20 sen. Seterusnya, jadi berdasarkan pilihan ni saya memilih pilihan A. Kenapa? Pilihan A mempunyai mengikut kriteria soalan yang diinginkan. Jadi di sini saya kira di mana seperti kita tahu Aina memberikan RM50 kepada jurujual. Jadi jumlah baki yang telah diterima Aina adalah kita tolak baki untuk dapat baki kita tolak RM50 tadi,
dengan hasil belanjaannya iaitu RM25.60. Jadi baki yang kita akan dapat adalah RM24.40. So sekarang saya akan guna strategi pertukaran wang untuk capai jumlah baki yang Aina dapat. So saya menganggap yang Aina menerima 1 keping duit RM10, 2 keping duit RM5 dan 4 keping duit RM1. Dan jadi baki bila kita tolak jumlah duit kertas yang saya spekulasikan ini, Aina masih akan ada 40 sen. Jadi kita beralih pula ke duit shilling di mana Aina akan memerlukan 1 keping shilling 20 sen dan 4 keping shilling 5 sen. Jadi bila saya tambah jumlah duit kertas tadi dengan duit shilling ni, dia akan jadi sama dengan baki yang ada sekarang adalah kosong. Jadi bermakna baki yang saya kira adalah sama dengan baki yang telah Aina peroleh. Jadi dapat disimpulkan di sini yang jumlah bilangan duit kertas yang telah diterima oleh Aina adalah sebanyak 7 keping, iaitu gabungan antara duit kertas RM5, RM10 dan RM1. Dan duit shilling yang diterima oleh Aina juga adalah sebanyak 5 keping, iaitu gabungan antara duit shilling 20 sen dan 5 sen. Okey, seterusnya adalah strategi yang ketiga, iaitu strategi yang terakhir yang saya gunakan ialah strategi yang dinamakan memudahkan masalah. Di mana saya nyatakan yang Aina membeli sepapan telur dengan harga RM14.50 dan 3 paket tepung dengan harga RM3.70 satu paket. Jadi jumlah yang dibelanjakan oleh Aina adalah sebanyak RM25.60 dan Aina memberikan RM50 kepada jurujual. Jadi baki yang diperoleh oleh Aina adalah bila ditolak dengan jumlah yang dibelanjakan, Aina akan peroleh baki sebanyak RM24.40. So jadi kita hitung jumlah duit kertas dan shilling yang diterima oleh Aina. Itu adalah soalan yang dinyatakan sebentar tadi. Jadi kita akan membuat tekaan, atau saya akan membuat tekaan bahawa Aina telah menerima duit kertas RM10, RM5 dan RM1 serta shilling 20 sen dan 5 sen. Jadi berdasarkan soalan dan maklumat yang terdapat dalam soalan, saya simpulkan yang jumlah maksimum duit kertas RM10 yang boleh diterima oleh Aina adalah sebanyak RM10, iaitu 1 keping RM10, dan bagi duit kertas RM5 adalah sebanyak RM10, iaitu 2 keping duit RM5, dan jumlah maksimum bagi duit kertas RM1 yang boleh diterima oleh Aina adalah sebanyak RM4, iaitu 4 keping duit RM1. Jadi bila 1 keping RM10, 2 keping RM5 dan 4 keping RM1 ni ditambah, jumlah yang akan diperoleh ialah RM24. Manakala bagi duit shilling pula, jumlah maksimum shilling 20 sen yang boleh diterima oleh Aina ialah 20 sen. Sebanyak 20 sen, iaitu 1 keping duit 20 sen. Dan jumlah maksimum shilling 5 sen yang boleh diterima oleh Aina juga adalah sebanyak 20 sen. Jadi iaitu sebanyak 4 keping 5 sen. Jadi bila ditambah 1 shilling 20 sen dan 4 shilling 5 sen ni, jumlah yang diperoleh adalah sebanyak 40 sen. Jadi dari hasil pengiraan yang telah saya buat di atas, Aina akan menerima duit bakinya sebanyak RM24.40 dengan kombinasi duit kertas RM1, 1 keping RM10, 2 keping RM5, 4 keping RM1 serta
1 shilling 20 sen dan 4 shilling 5 sen. Jadi jumlah duit kertas dan shilling yang diterima oleh Aina ialah 7 keping duit kertas dan RM10, RM5 dan RM1 dan serta 5 shilling 20 sen dan 5 sen. Jadi kalau saya nak simpulkan, duit kertas Aina akan memperoleh sebanyak 7 keping dan duit shilling pula dia akan memperoleh sebanyak 5 shilling. Iaitu gabungan duit kertas tu gabungan RM10, RM5 dan RM1 dan shilling tu gabungan 20 sen dan 5 sen. Itu adalah strategi terakhir bagi melaksanakan strategi. Alright. Okey, seterusnya kita beralih kepada peringkat yang keempat dalam model Polya iaitu menyemak semula. Jadi saya semak semula strategi yang saya buat tu dengan mengira secara manual soalan yang saya nyatakan sebentar tadi. Di mana mula-mula saya hitung jumlah belanjaan Aina iaitu kalau tengok harga telur adalah RM4.50, harga tepung 3 paket tepung tu sebanyak RM9.10 bila ditambah semua jumlah belanjaan yang Aina telah laksanakan ialah sebanyak RM25.60 dan saya juga kira balik baki yang telah diperoleh Aina iaitu saya tolak wang yang diberikan oleh Aina iaitu RM50 dan jumlah belanjaan yang Aina dah belanjakan. Jadi bila ditolak jumlah tersebut, saya akan Aina memperoleh baki sebanyak RM24.40. Seterusnya, mengikut kehendak soalan, kita kena gunakan kombinasi duit kertas dan shilling untuk membayar belanjaan tersebut. Guna kombinasi yang telah dinyatakan dalam soalan iaitu RM1, RM5, RM10, 5 sen dan 20 sen. Okay. Mula-mula kita mula dengan duit kertas RM10, kemudian RM5 dan RM1. Kemudian saya kira, kemudian saya tambahkan daripada duit kertas tadi, saya tambahkan shilling. Iaitu shilling 20 sen dan terakhir sekali shilling 5 sen. Okay. Jadi selepas saya dah tahu apa jumlah belanjaan Aina dan juga baki yang Aina peroleh, saya boleh mulakan, saya selesaikan masalah yang dalam soalan yang saya nyatakan sebelum tadi. Mana saya buat satu kombinasi duit kertas dan shilling yang telah memenuhi kriteria. Iaitu di mana saya nyatakan yang satu keping RM10, 2 keping RM5, 4 keping RM1, 1 shilling 20 sen, 4 shilling 5 sen dan saya tambah ke semua duit ni, duit kertas dan duit shilling ni dan jumlah yang saya peroleh adalah RM24.40 iaitu sama dengan baki yang telah diperoleh Aina. Jadi dapat disimpulkan Aina telah menerima 7 duit kertas dan 5 shilling sebagai baki pembelian yang baki pembeliannya. So, itu saja. Sekian sahaja penerangan berkaitan kaedah penyelesaian soalan bukan rutin daripada kumpulan kami. Terima kasih.